Sebelum ni saya bersekolah di Sekolah Menengah Agama Kesabaran India. Sebelum join dengan JKA ni banyak agensi lah saya kerja. Soskar lah, Soskar. Tak perlu cerita pun kan. Kerjaya bagi semuanya di JKA ni merupakan kompetisi lah tahap 3 pengurusan aset dan fasiliti JKA Malaysia. JKA ni ada 4 tahap. Yang 4 tahap tu biasa di arah depan. Saya ni tahap 3 ya. Bagi pengurusan aset fasiliti, TTT bagi pengurusan fasiliti ya dekat Malaysia. Kalau nak buat FM nanti pun ada sedikit pengalaman lah. Okay. Tahap 2 bagi BPA, Beauty Performance Assessment. Selanjutnya jadual kuasa bagi garis panduan penilaian bangunan JKA Malaysia. Ini telah dilantik pada tahun lepas 2023. Jadual kuasa garis panduan penilaian berjadual bangunan kerajaan. Kalau tengok daripada manual garis panduan tu, salah seorangnya ada jadual kuasa dia. Dalam masa yang sama juga saya telah dilantik lah oleh agensi jabatan sebagai auditor lah, KKP, Keselamatan Kesihatan Pekerjaan di Malaysia sejak daripada 2016 lagi sehingga sekarang. Auditor bagi projek sistem keselamatan kesihatan pekerjaan di Malaysia sejak 2016 lagi sehingga sekarang menggunakan ISO 45001. merupakan seorang pegawai penilai sistem penilaian keselamatan kesihatan pekerjaan Syashik bagi CIDB ya. Merupakan dan juga ada sedikit kompetisi lain iaitu sebagai SSO yang ada lah di bawah JKKP, merupakan lead auditor bagi NS 45001 2018, dan yang terkini adalah merupakan salah seorang panel penilai lah di TSA Award. Yang ini baru dilantik pada awal tahun ni. Pribadinya telah berkeluarga, sekarang mempunyai ibu, isteri, anak, 4 perempuan dan seorang lelaki. Itu sekitar lagi lah dari saya promosi dan mesyuarat skema. Okey, selanjutnya kita pergi berkenaan dengan program kita lah, berkenaan dengan khusus pendaftaran aset tak alih kerajaan. Yang ini bagi seksyen pendaftaran dan keputusan unit perundingan perancangan aset kerajaan, bahagian perundingan pengurusan aset dekat cawangan keputusan perancangan aset bersepadu, yang merupakan salah satu usia yang terlibat dalam pendaftaran dan keputusan aset kerajaan. Okey, yang ini merupakan seksyen yang bertanggungjawab sebelumnya. Tapi kalau kita nak panggil dia, mungkin ada isu dari segi membelas dan sebagainya, dan mewakilkan UPS negeri lah untuk kali ini. InsyaAllah lepas-lepas ni kalau ada lagi program ataupun perlukan maklumat tambahan dan sebagainya, clarification dan sebagainya, kita boleh jemput dia sekali kita buat. Okey, untuk 2 hari ni tuan-tuan boleh download dokumen slide-slide yang berkaitan dengan pendaftaran aset QR code tu. Jadi saya open sampai 5 hari lah. Lepas tu duduk sini. Belakang. Yang ini merupakan slide dan juga tata cara berkenaan dengan urusan pendaftaran aset. Yang ini saya dapat daripada Muslim, Peringkat Negeri yang melaksanakan. Peringkat Negeri akan bawa kalau saja. Jadi boleh download dulu, sebab lepas ni
ada berapa sesi. Saya tak nak benda ni kita one way communication, jadi saya open, dan mungkin ada satu sesi kita buat quiz. Kena bagi setiap perhatian yang sewajarnya lah. Quiz ni adalah dia punya pattern-pattern, nanti kita tengok cover semua kita punya syllabus ni. Okay, semua dah download lah. Okay, boleh buka okay, selanjutnya berkenaan dengan asal pengurusan aset di tata cara pengurusan aset ahli kerajaan diwujudkan. Dia ada kronologi dia. Dia ada peristiwa-peristiwa yang berlaku lah. Kenapa sebelum ni kalau JKR hanya dari segi pembinaan, dari segi projek, dan selanjutnya tata cara pengurusan senggara dan juga maintenance bagi bangunan dikeluarkan agensi masing-masing mengikut kaedah masing-masing. Tapi pada 2007 telah terdapat saranan daripada mantan kita punya TM Tun Haji Ahmad Badawi untuk melaksanakan satu sistematik bagi pengurusan aset ahli kerajaan. Okay. Intisari ucapan mantan Perdana Menteri pada masa tersebutlah berkenaan dengan pengurusan aset kerajaan, mengarahkan Yang Berhormat Tan Sri KSM mempromosikan satu jawatankuasa khas bagi mewujudkan piawaian dan kekeluaran sebagai garis panduan utama bagi memastikan pengurusan aset kerajaan terus membaik selepas ini. Maksudnya kita pada peringkat sebelum ni kita hanya lebih kepada pembinaan aset dari segi pengurusan, kita ke belakang pada masa tersebut. Jadi apa yang kita punya matang sebut adalah melaksanakan satu jawatankuasa bagi semua agensi patuh kepada garis panduan dan sebagainya lah. Dan pada masa tersebutlah diwujudkan Rustia JKPAD, penubuhan jawatankuasa pengurusan aset kerajaan JKPAD bagi memastikan aset kerajaan persekutuan diurus dengan cekap, operasional, ekonomi dan selamat digunakan pada tahun 2007. 2007 telah dikeluarkan. Latihan ahlinya dibuat melalui Rustia JKPAD pada 24 Ogos 2007, di mana ahli jawatankuasanya adalah terdiri daripada ketua setiausaha negara lah, maksudnya jadi pengurusi, dan layanan agensi, ketua pengarah khidmat awam, ketua setiausaha kebenaran, ketua audit negara, ketua pengarah kejuaraya, akauntan negara Malaysia, ketua setiausaha kementerian kejuaraya, ketua pengarah penyelayanan perkhidmatan harta, ketua pengarah mampu, dan salah satunya dilantik pengarah kanan cawangan pada aset Puspaji JKR sebagai setiausaha. Sebab tu ada penjawatan baru pada masa tersebut, sebabkan wujudlah cawangan tersebut. Ketua pengarah unit perancang ekonomi GPU, ketua pengarah unit pelaksanaan ICU, ketua pengarah jawatan ketua pengarah tanah dan negarian. Ini ada pada 2020 dan berkuasa kerajaan tersebutlah dinyatakan. Dan pada 2009 satu dokumen dasar pengurusan aset kerajaan di KPAD telah diwujudkan, dan dokumen ini telah dikemas kini pada 2021, 3 tahun lepas, di mana terdapat polisi hala tuju strategi pengurusan aset, serta pada yang dalam masa yang sama dokumen manual pengurusan aset menurut kerajaan MAPAM yang telah dikemas kini pada 2021 dan dengan rujukan Pavilion bilangan 2 2021, di mana pada 2009 benda ini telah diwujudkan. Prinsip PAM pengurusan aset menyeluruh dan peranan amanah PAM. PAM itu pengurusan aset menyeluruh, dia punya term dia. Pada 2010, penguasaan pemakaian sistem pengurusan aset tak ahli kerajaan main sepatang. Pada tersebut kita ada sepatang, di mana pendaftaran bilangan pendaftaran aset bilangan 1 2010
migrasi data e-Senggara kepada sistem MySepata. Kalau asalnya MySepata 1 ni lah dia punya sistem. Tapi sebelum tu dia ada di Senggara. Okay, di Senggara tu saya tak sempat ada tu. Okay, sistem dia general. Bila dihidupkan MySepata ni lebih komplesif lah, sampai ke, tak salah saya, sampai ke daftar ruang. Jadi itulah ada kronologi dia MySepata. Dan pada 2 Jun 2010 pendaftaran DPA bermula. DPA ni daftar premium asset yang kita sini belum ada lagi kan. Belum ada lagi. Okey, dalam 2 hari ni ada. Kita akan wujud dah. Kita akan wujud dah. Lepas 2 hari ni, InsyaAllah dalam masa yang sama kita akan daftar untuk blok, kita akan daftar baras dan kita cuba siapkan untuk ruang. Sekiranya siap dalam ruang, kita pergi ke komponen lah. Dia sampai subsistem komponen. Okey, tak apa, kita step by step. Okey, yang pada 2010 ni baru daftar dia punya DPA, daftar premium asset. Daftar premium asset ni adalah dia macam mana nak buat nanti. InsyaAllah kalau selesai gitu. Kita cerita dulu dia punya teknologi atau semua ini pagi ni. Fresh dulu. Petang sikit kita baru struggle sikit. Okey, pada 2011 pendaftaran DPA diteruskan dengan pengenalan modul pendaftaran di AK1. Dia selepas pada siap daftar premium asset, diteruskan. Lepas tu daftar blok dan juga ruang panas dan juga ruang. DAK lah, data aset khusus. Ruang bagi ruang penyeraman pendaftaran aset DAK1 sistem MySepata dengan lokasi penempatan dalam sistem SPA. Sistem SPA tu pengurusan aset kan, aset alih. Okey, dia ada pada masa tersebut ada query lah sama ada aset ni aset alih, aset tak alih. Masa tu confuse lagi. Lebih-lebih lagi sebagai contohnya aircon lah, split unit. Pada masa tersebut split unit tu aset alih. Tapi bila dah keluarkan sekolah yang terbaru berkenaan dengan aset, dia klasifikasi dah apa yang aset dikategorikan sebagai aset tak alih dan apa aset yang dikategorikan aset tak alih. InsyaAllah. Tapi untuk term kita hanya aset tak alih. Aset alih nanti kita maintain dengan SPA. Tapi untuk FM, SPA tu kena ambil alih, kena bagi juga lah. Bersekali. Sebab kursi apa semua itu FM akan melaksanakan dia punya management lah. Okey, pada 2012 diwujudkanlah tata cara pengurusan aset tak alih kerajaan TIPATA. Yang terkini ada dari kemas kini pada inilah 2021 yang nama Bilangan 3 2021. Jadi kalau dulu sebelum kita faham dengan buku hitam, selain daripada apa lagi? Sulit ke apa yang ketua jabatan kena pegang, itu keselamatan. Yang ni pun buku hitam juga. Sebelum ni lah. Tapi bila 2021 kita ada yang bersih dua. Ini tak ada hitam sangat lah. Tapi yang terkini lah ada beberapa pembinaan. Proses dan tanggungjawab aktiviti serta rekod lah. TIPATA bersih 2% ditambah baik dengan diwujudkan sub-dokumen bagi semua jenis aset tak alih kerajaan. Sebelum ni kita hanya ada bangunan, tapi untuk yang bersih 2% ni melibatkan bangunan, jalan, air dan pembentungan. Dia ada tambahan. Tapi untuk bangunan kita rujuk kepada bangunan sajalah. Okey. Pada 2013 ya saya. Soalan. Kita ada soalan tadi. Boleh tanya. Jadi kalau bangunan, pasal macam kita sekarang bangunan satu negara, lepas tu sistem pembentungan ni kita ada lah. Okey. Apa tu? Apa dipanggil STP persendirian. Persendirian. Itu akan didaftarkan sekali kan? Ia tu didaftar sekali. Dia di bawah sekarang walaupun dia pembentungan ni di luar daripada compound DPA. Kita ada satu DPA untuk bangunan. Apa-apa ayat tu dia macam lebih kepada GPS. Dia tak ada kaitan dengan bangunan kita. Kita daftar juga. Yang kita dalam compound kita semua daftar.
Jalan kita daftar, jeruk kita daftar, STP pun kita daftar. So nak urusan untuk digital tu kena urusan dengan bahagian lain lah. Yang mana? Yang STP agensi lah STP. kita sekali. Nanti ada proses untuk daftar, ada blok-blok dia. Dia ada punya term-term tu. Macam tu TMB punya Substation. TMB substation sebelah TMB, yang TMB punya kita tak daftar. Kita daftar yang kita punya. Dalam satu compound TMB dia ada split lah. Separuh TMB punya, separuh lagi kita punya. Yang kita punya je kita daftar. Sebab macam ni tuan-tuan, berkenaan dengan daftar ni, aset yang kita daftar ni, aset tu yang kita nak maintain. Yang mana dalam kampung kita semua aset tu semua yang nak kita bangun. Termasuk pagar, longgang, jalan, STP, rumah pang, rumah sampah. Kita dalam kampung dan dari DPD kita semua kita daftar. Itu dia punya proses lah. Sebab nanti FM akan rujuk kepada daftar kita untuk dia masukkan dalam aset pengusian tersebut. Itu masuk sekali dengan aset hidup kan? Aset hidup sekali. Kalau lepas ni FM nak buat aset hidup masuk dalam FM, kena masukkan sekali. Tapi aset hidup macam ikan atau semua tu, ataupun pokok ke, kena daftar. Itulah. Pokok-pokok banyak pokok pribadi. Bukan pokok. Tapi kalau katakan FM nak keluarkan dia tu tak ada masalah. Sebab kalau bila kita masuk benda-benda yang lain, benda-benda yang di luar kerja yang akan berbatas yang tinggi. Kita memang review lah. Bila dah tinggi, kenapa sampai cost tinggi ya. Jadi kalau macam apa ni, pusat latihan, macam sebelum ni saya ada bagi pusat latihan KPKT, Bukit Mentol, Bukit Tinggi. Dia memang ada landscape apa semua dia masuk. Jadi yang tu memang mandatory. Okay, ada bangunan mahkamah Kuantan sebelum ni ada landscape tapi kita tak masuk dalam kita punya FM. Jadi kos ni boleh itulah. Kalau kita masukkan dia kaki ke sekali. Ya. lah. Ya. Cuma untuk yang TMB tu baru ni TMB kata outing kena buat maintenance sendiri. Site transformer kan dia ada 3 unit alam. Jadi saya contact dia punya alam, dia problem. Dia kata yang tu bawah outing ni sendiri. Dia macam ni, dia sebelum meter. Meter kita ada 2 compartment. Satu compartment switch gear dia apa semua. Switch gear apa semua. Bawah buat TMB. Dia kata sekarang kita review ni maintenance sendiri. Ada clear garis panduan tak? Jadi kita kena rujuk balik kepada TMB. Kita tengok balik lah, fakta balik. Saya ada minta dia punya macam surat apa untuk ni. Tak tahu lagi tu dia makluman kepada JMB tu. Okey. Apa kita cuba tengok balik lah. Sebab sebelum ni apa yang kami buat, bahagian bila bangunan tu kita dah serah kepada TMB, 100% bawah TMB. Kita tak ada, boleh interview lah, nak masuk bila dia pun kita tak masuk. Logiknya meter lah kita beri sepadan kan? Meter sepadan. Sepatutnya macam tu lah. Tapi boleh qualify balik. Sebelum ni saya tak dimalukan lagi lah. Saya pernah tanya lah dia tu baru dia ubah tu. Ubah Saya minta baru. dia punya Sukulah. sekali tu apa semua tak ada. Kita saya Cuma nak balik lah. minta JMB ni tanpa ada perubahan ke apa. Mungkin kepentingannya ada garis panduan ke ataupun arahan ke terutama bagi bangunan kerajaan kan? Hak mana kita punya sepadan kuasa kita supaya kita boleh tunjukkan pada TMB lah. Okey. Untuk kerajaan bangunan kerajaan ini sepadan kita. Itu kita dah persetuju dekat provider lah. Yang ni saya akan semak balik lah kan. Tapi yang kalau terkini dinyatakan sedemikian rupa, saya rasa mungkin ada miscommunication atau sebab pemahaman kita di PKJK ni sepan meter memang kita lah. Sebelum meter tu bawah tanggungjawab dia. Sebab dia akan tapping, dia akan guna substation tu. Sekiranya ada pembangunan baru, dia akan tapping balik kan. Mungkin nak business punya meter kan. Apa-apa suruh klien yang buat kan. Okey, ada soalan lagi? Kalau ada soalan tanya lah, boleh, tak ada masalah. Kita share, mana saya perlu rujuk kepada macam dia. Saya nak tanya lah. Saya
Alhamdulillah. Okey, untuk di Jabatan Wajib Pendidikan ni, apa tu, pegawai technical facility saya lah. Okey. Cik Azizi dia pegawai operasi facility. POF. POF. Kita punya apa tu, pegawai data Puan Haryana. So Okey. kan yang untuk pendaftaran ni dia banyak ke pegawai data tu kan? Ya. Yang sepatutnya apa tu menguruskan kan. Okey. Lepas tu kita ada seorang lagi yang apa tu, inspektorat tu dia dah berpencen. Jadi kita belum buat latihan baru lagi lah. Okey. Nanti kena So- buat latihan baru lah. Kita buat latihan baru lah. So untuk unit pengurusan fasiliti di Jantingan ni 4 orang ni lah. Okey. Ada kita dibantu oleh Tuan Azrian lah, dia pegawai MyStat yang penolong jurutera. So kita banyak rujuk kepada dia lah. Okey, berkenaan dengan daftar aset ni, kalau seorang buat, lebah dia. Itu kita latih pengaman ni. Ya, Dari jadi- 2 orang ni. Kalau seorang nak daftar, rasa temen-temen dia kan. 3 tahun pun rasa belum siap. Tapi sebenarnya sebelum ni pun kita ada buat lah. Tuan Azrian dia ada buat. Dia dah senaraikan dah. Cuma untuk ranking ni nanti kita nak sesuaikan lah apa rekod yang kita buat sebelum ni. Kita match dengan Tipata ni. So, Cuma sebelum ni ada kita buat sesi perbincangan sebelum ni kan. Dia ada kena wujudkan jatuh yang penting untuk nak daftar aset ni. Sekiranya lepas ni ada aset-aset baru, barulah seorang running. Tapi untuk kita nak daftar secara menurun ni, baik ada satu jatuh kuasa yang dilatih ramai lah, dia bantu. Mungkin PTS sendiri yang kena join sekali dalam jatuh kuasa tersebut lah. Kalau timbalan dengan pelarang nak join pun tak apa juga kan. Okey, tak apa. Selanjutnya kita mukadimah dulu. Apa lagi dia punya isi ni? Sabar Okey, tata cara ni telah diwujudkan pada 2012. Okey. Pada 2013, tarikh akhir pendaftaran hingga peringkat di AK Ruang dilanjutkan sehingga Disember 2013. Maksudnya tahun 2012 tu dah kita daftar aset di AK Ruang, tapi memandangkan agensi pun mungkin baru dan sebagainya, tak sempat, tak ada semasa dan dilanjutkan pada 2013. Memenuhi keperluan berasal dari Jabatan Akauntan Negara lah, JN, dalam surat maklumat kaki awal aset tadi. Yang ni berkenaan dengan aset-aset ni, bila bangunan yang baru dah siap ataupun bangunan sedia ada, Jabatan Akauntan akan memohon kepada agensi lah untuk dapatkan dia pengakuan nilai aset dan sebagainya. Bangunan saja kan? Bangunan aset tak boleh salin. Start semua. Bangunan dalam bangunan kan dia ada PQ, harga barang apa semua tu kan. Dia masuk. Ya. Komponen tu. Komponen masuk sekali. Bukan bangunan sahaja. Nanti ada, nanti kita tunjuk saja. Sabar. Don't worry. Sabar Tapi dia ada ni, dia kalau kita tak ada rekod, kita ada metod-metod yang boleh bantu. Tapi untuk yang bangunan kita ada buat nanti tak jadi pilih buat penilaian lah pada Okey. 2021. Dalam apa sistem GMR tu belum, kita masih dalam proses untuk daftar. Okey. Bangunan dan juga tanah. Okey. Tapi macam komponen-komponen lain tu tak ada. Betul lagi lah. Dia step by step. Kalau buat sekaligus depan juga lah kan. Okey. Memang ada lah dia kata bangunan. Okey, pada 2015 surat pendaftaran daftar aset khusus DAK stand for daftar aset khusus peringkat komponen tadi. Jadi sampai ruang, lepas tu ada komponen. Kementerian Kewangan bersetuju dengan tarikh pelaksanaan pendaftaran aset DAK komponen aset tak adil menggunakan pakai garis pendaftar bermula 1 Januari 2015. Tuan-tuan pernah dengar tak apa itu pendaftar? 2015 lagi lah. Yang aset-aset ni tahu tak lagi. Lepas ni boleh buka dalam website DKPAK, DKPAK. Di situ ada macam-macam semua. Sekata, perdata, macam-macam lah. Apa, 2 hari ni kita akan cover, cuba cover. Okay.
Selanjutnya kalau perdata ni pengumpulan data aset taklif perdata, stand dia, penambahbaikan, dokumen garis panduan perdata, rincian menggunakan DAK komponen aset taklif, rincian kaedah pelabelan aset taklif, rincian modul pendaftaran DAK komponen pada 2017 diperkenalkan. Pada masa ni komponen hanya sampai sistem saja, tapi yang lain sampai subsistem. Sebab ada kepindahan dan sebagainya, diwujudkan satu lagi subsistem. Okey, pada 2018 penambahbaikan dokumen keliling sekata pula, di mana sistem kod aset taklif. Sistem kod dia ada kod dia. Ia bukan kita letak kod kita tak. Dia ada sistem dia. Ini kita mengikut keperluan perakuan akaun. Saya serahkan. Okey. Saya mati saya. Oh ya. Bagi kuasa lah. Ajarlah, didik lah dia. Ya. Okey, terima kasih. Ni letak ni. Tak apa. Baru start sikit kan. Okey, kita sambung lagi mukadimah kita ni 2018. Penambahbaikan dokumen pilihan sekata mengikut keperluan perikanan akuan, Building Information Modeling BIM, dan juga penambahbaikan struktur aset taklif. Jadi pada 2018 kronologi dia kita pergi sikit-sikit. Dan pada 2018 tarikh akhir pemakaian aplikasi Mespata, yang ni dikatakan Mespata kan. Tarikh akhir pemakaian adalah 13 Oktober 2017. Pembukuan penggunaan modul pendaftaran aset bangunan aplikasi Mespata Fasa 2, yang mana pembukuan disebabkan masalah teknikal. Yang mana bila ada sistem migrasi, ada isu migrasi lah, Mespata lama dengan Mespata lama. Okay. Pada 2018 juga 29 Jun bermulalah kuasa pendaftaran aset secara manual sampai sekarang. InsyaAllah lepas ni tahun depan dah ada MyInfra akan dibuat kuasa lah. Ada satu surat yang telah dikeluarkan oleh surat arahan daripada KPKL penggunaan MyInfra. Okay. Tak apa, kita mukadimah je dulu ni. Kalau ada soalan mukadimah pun boleh lagi. Sampai ya, tak ada masalah. 2019 surat arahan bagi skop kerja pendaftaran aset bangunan merujuk kepada surat arahan KPKL bilangan 9/2020. Pelaksanaan skop kerja pendaftaran dan pelabelan aset dalam skop kerja projek bawah selian JKL Malaysia bagi membantu agensi untuk mendaftar dan melabel aset bangunan sebelum diserah kepada pemilik. Untuk lepas ni, kalau bangunan yang sebelah kan baru nak buat peringkat akhir, pastikan kontraktor dah bagi semua maklumat kepada agensi untuk didaftarkan. Okey, pastikan kan. Tapi dia punya proses tu, nombor apa semua mesti daripada agensi. Agensi bagi DPA, bagi UD numbers, darurat. Itu je. Nanti lain-lain minta kontraktor bagilah. 2020 inisiatif dalaman pembangunan sistem pengurusan aset taklif yang baru pada 11 Oktober 2020. Penjenamaan semula nama sistem aset taklif kepada MyInfra. Ini kata MyInfra. MyInfra ni akan terpaksa pada 2025, sorry, awal lah. Sekarang ni agensi dah boleh mohon lah, agensi mohon kepada bos dia untuk mendapatkan ID dan juga tu lah, ID untuk agensi masuk. Kerjasama antara urus dia JPAC, JKL Cabangan Aset dan Kementerian Pilihan Raya, MyInfra ni. Asalnya MyInfra ni hanya untuk JKL dia, KKL.
Tapi bila ada keberkesanan dia, diwawarkan kepada seluruh agensi lah dan kementerian. Ini dia punya garis panduan bagi MyIPA. Pada 2021 15 Februari diadakan mesyuarat perasaan bagi penggunaan kod akaun dan perasaan keliling Tipata dan TIPA berupa CV banking diadakan dengan pihak kaunter bagi menyelaras dan menambahbaikkan dokumen sedia ada bagi membantu menangani masalah yang timbul di pihak agensi. Ini setiap dalam menjalankan urusan dia lah bersama dengan Jabatan Kaunter. Mana kalau kita tengok ni dia Jabatan Kaunter ni dah keluarkan lah kod akuan akaun masing-masing setiap agensi dan juga untuk bidang lah, bidang kesihatan dia. Kalau pada elektronik elektrik tu dia ada kod bidang masing-masing. Ini kita akan guna pakai. 2021 mesyuarat perasaan kod DDSA. Perbincangan dan pihak mampu bagi perasaan penambahkan kod DDSA sedia ada kerana permasalahan yang timbul di peringkat pendaftaran pada 2021. Dan pasti ada beberapa isu yang berkenaan dengan kod DDSA. Pada 2022 penambahkan sistem pengurusan aset bukan kewangan pada menuju kepada Pilihan Bilangan 3 tahun 2022. Panduan tata cara pelaksanaan aset bukan kewangan bagi memastikan aset bukan kewangan diperlakuan dengan betul pada 2022. Dan selanjutnya perasaan pengelasan aset, kick off mesyuarat inisiatif pengelasan aset dengan PAM bagi membincangkan kaedah dan pengelasan yang terbaik bagi menangani isu yang timbul di peringkat agensi. Dan pada Ogos 2022, pengelasan aset bahagian Jawatan dan Organisasi PPO bersetuju untuk mengekalkan kod agensi berdasarkan kepada ketetapan DDSA pada 2022. Yang DDSA ni kata salah saya dia mampu lah. Kita ada slide kita nanti boleh tengok macam mana kod tersebut lah. Diwujudkan kod baru bagi agensi yang baru ditubuhkan berdasarkan kepada ketetapan di atas. Pada tahun yang sama juga, UAT pertama pengujian sistem pengurusan aset yang dibangunkan secara dalaman oleh Kementerian Pejaran dan UPPAK JKCPAB. Disember 2022, pelancaran penggunaan sistem pengurusan aset takleh yang baru. Inilah dia punya MyIPA. Boleh buka lah, tapi tak boleh login, tak ada ID. Saya tu minta pengurusan sini lah, agensi mohon ID lah dengan kementerian dapatkan. Tujuannya macam ni, mungkin sesi kita pada hari ni yang esok sesi kita pada kali ni kita pakai manual lah untuk daftar corporate asset dan sebagainya. Dalam masa yang sama dia pakai manual pun pakai Excel lah, satu Excel, lepas kita print out dalam mailing guna Word. Yang Excel tu kita akan download direct kepada MyIPA, secara otomatik dia susun ke kita MyIPA nanti. Sebab benda ni standard lah. Dia dah MyIPA apa tu dalam Excel tu dah urus dia yang menguruskan sama dengan MyIPA. Jadi kita masuk data Excel kita, otomatik dia akan dia upload dia. Jadi senang lah. Bukan senang sikit lah, senang mana. Cuma untuk kalau nak cepat, kita ada medium untuk kita print out dan bentuk hard copy. Dalam tempoh hari ini, insyaAllah kita akan buat juga. Satu medium guna MyIPA, tapi MyIPA tahun depan baru boleh guna. Satu lagi kita buat manual, kita generate juga. Kita buat manual, kita generate report tu pada hari ini lah atau esok. Kita manual. Kita pakai walaupun MyIPA, tapi MyIPA pun kita gunakan yang Excel. Excel kita upload dalam MyIPA, otomatik dia akan generate. Okey. Dan Excel tu juga boleh secara manual untuk kita print out. Kalau nak cepat macam tu lah keadaannya. Macam ID pun boleh mohon sekarang tu? Boleh mohon melalui agensi lah. Mesti buat kata audit, boleh mohon dengan mesti. Sebab nanti bulan memang
Ya. Basically kita jadi buat ni lah. Okey. Main Dia apa? khusus pasal main infra ni. Ya. Kita macam tadi Macam ni kita. di BKP ada buat khusus untuk main infra. Betul. Kan? Cuma tak menyeluruh lagi lah. Oh. Boleh ambil slot dulu, awal-awal slot. Macam mana? Ambil slot awal-awal lah. Mungkin tu Oh. Ambil slot. Macam agensi JKR ni, kan kami dah ada lah. Dah gerak dah, sebab sebelum ni kita guna benda ni untuk agensi kita kan. Kita dah berluas kepada agensi lain, boleh cepatkan lah. Okey, ni dia punya paparan bagi laman MyInfra. Nanti tuan-tuan boleh buka lah, tengok dulu muka depan. Nampak ni tak boleh kan, tengok je lah. Kalau ni Nanti pegawai siapa? Pegawai data tu lah kan yang ada. semua boleh, PDF boleh tengok, POS boleh tengok. Sebab dalam sistem MyInfra bukan setakat daftar saja, dia sampai perupusan. Sekarang dah menuju operasi. Dia operasi dan pikul. Penilaian pun kami suruh akan buat. Okey, 2022 UAT pertama pengujian sistem urusan aset yang dibangunkan secara dalaman oleh Kementerian yang tadi juga sama. Peranan Tipata, pelaksanaan dan penguasaan Tipata versi 2.0 adalah melalui Keliaan Bilangan 3 2021 yang telah ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara KSF pada 3 September 2021. Ini kalau tengok kita ada induk dan juga kalau kita kes kita ni bangunan lepas ni ada yang air, pembentangan dan sebagainya kan. Kita tak cover untuk 2 hari ni, kita tak cover untuk sempat 3 hari 3 malam ni. Okey. Untuk peranan Tipata ni, rangka pada Tipata 2.0 ni kalau kita tengok ni ada sampai 4 dia punya bahagian sat dokumen dia. Yang pertama adalah aset bangunan, aset jalan, aset air dan aset pembentangan. Tapi kita pada kali ini duduk kepada aset bangunan. Kita nak FM-kan bangunan kita ni. Okay. Okey. Apa-apa pun macam saya mula cerita tadi berkenaan dengan Tipata ni, dia adalah berkaitan dengan kita rakyat aset, di mana aset itu diwujudkan terlebih dahulu dari segi perancangan, dari segi perolehan dan sebagainya sampai serahan, iaitu wujud aset. Bila dah wujud aset, untuk selanjutnya adalah pengurusan fasiliti. Yang inilah agensi audit nak buat sekarang, di mana bila dah serah nak terus kepada FF pengurusan fasiliti. Tapi sebab bangunan kita dah lama serah, ada gap, kita hanya buat operasi, itulah mungkin bergantung kepada routing dan juga quality maintenance. Tapi sebaiknya kalau ada bangunan-bangunan baru sebelum nak nak serah tu, kita laksana terus lah untuk FM. Sebaiknya macam tu lah. Barulah dia punya kita arah hayat ataupun jangka hayat aset tersebut boleh dipanjangkan. Bila sudah serah, yang pertama kita kena daftar. Proses kita hari ini, kita dah buat talimat secara ringkas dulu berkenaan daftar aset. Selanjutnya kita pergi ke operasi. Operasi aset. Selepas operasi kita akan pergi ke penilaian. Penilaian ni ada macam metod lah. Antaranya kita buat BCA, Building Condition Assessment, FCA, kita buat Facility Condition Assessment, kita buat BPA, Building Performance Assessment, ada yang buat ACA, Asset Condition Assessment, ada yang buat POE, penilaian peringkat pertama, macam-macam modul yang buat yang bagi penilaian. Tapi pandangan saya bagi jabatan audit ni bolehlah buat sama ada buat BCA ataupun SA memadai. Tapi dalam tempoh 3 tahun sekali kena buat penilaian. Dan selanjutnya bila buat penilaian adalah justifikasi sama ada program tu perlu di
naik taraf, perbaikan, pemulihan, pembasuhan dan tipun lah, istilah tipun. Dan sekiranya laporan penilaian tu didapati ada bangunan atau aset perlu dirupus, kita ke langkah selanjutnya untuk perupusan, proses perupusan. Dan proses ni akan berulang saja. Bila dah rupuh, kena rupuh aset baru, sistem tu akan guna pakai lagi. Okey, ini proses pembangunan dari segi perancangan, pembangunan aset sampailah selesai, dan sistem daripada proses pembangunan. Aset ni terbagi kepada dua, ada aset semasa dan aset bukan semasa. Di mana aset semasa ni lebih kepada aliran tunai dan juga pelaburan. Bagi aset bukan semasa, aset ketara dan aset tak ketara, di mana aset ketara ni dibagi kepada tiga pula, iaitu aset tak alih, aset alih dan aset biologi. Aset tak alih ni, aset tadi ada aset tanah, ada infra, bangunan, ada aset pemotongan dan sebagainya. Bagi aset alih, harta modal dan juga aset nilai data inventory, dan aset biologi, tumbuhan, haiwan dan ikan. Saya ingat kita cuba cepatkan. Aset merupakan harta benda atau apa-apa yang dinilai untuk dimiliki, sama ada berbentuk semasa atau bukan semasa. Definisi aset tak alih, aset yang kekal dan tidak boleh dialih dari tempatnya, iaitu tanah, infra dan juga bangunan. Ada soalan ni, ada soalan quiz nanti. Boleh ingatlah kita bagi soalan bocor. Okey. Lebih jelas, aset yang secara kekal atau tetap atau bersifat kekal tetap berada pada tempatnya. Tidak boleh dialih atau suka dialihkan, atau usaha untuk buka semula penanggalan melibatkan keperluan kepakaran teknikal dan perundangan yang berkaitan termasuk aset tak alih warisan. Ini telah diterjemahkan dalam Kuliah Ammah bilangan 3 tahun 2021 di mata ni, pengelasan dia aset tak alih. Sebelum ni kita macam ekon, speed ekon, kita kata aset alih kan, tak ada, dia aset tak alih. Okey, aset tanah yang diwatakan dan disedia untuk dibangunkan oleh sesebuah agensi sebagaimana tarikh dalam Kanun Tanah Negara 1965 dan Akta Pusuruhanjaya Tanah Persekutuan 57. Selanjutnya aset infrastruktur, suatu bina kemudahan asas yang membentuk sistem rantaian bagi memberi perkhidmatan kepada komuniti dan lain infrastruktur. Dan kita tumpu kepada aset bangunan, suatu binaan bangunan dan semua komponen serta fasiliti berkaitan yang terdapat dalam suatu premis. Okey dah ni? Apa macam? Okey lah, boleh lagi lah. Kita nak rehat dulu. Tidak lagi lah? Okey. Okey. 10:30 saya tengok macam dah galit sangat dah ni. Bukan dia pause tu lah kan. Lepas ni dia bila exercise ni dia tak tu lah, tak mengantuk lah. Kita juga sabun pun ni nak Macam macam Dia macam ni tu kan. Saya kata pergi daftar. Apa benda awak cari? Itu yang saya risau. habis semua benda. Habis benda semua awak nak daftar. Tapi tu kena step by step kan. Step by step baru boleh buat. Apa tu? Esok kita exercise betul full swing. Petang ni dah kita start. Kita bukan tu makan penting dulu. Bukan memang dia punya teori. Kita tak faham penting dia. Kalau teori petang memang semua out lah kan. Okey, sistem milik aset milikan, aset tak alih milikan penuh kerajaan persekutuan yang perlu didaftarkan sebagai daftar premi aset DPA. Dan DPA Tipata yang mana ia melakoni aset di bawah tadbiran terus agensi. Lepas ni saya cuba siapkan, tengah hari ni kita ada nombor DPA. Okey, mana kita kat mana ni nombor DPA bagi Jabatan Audit ni? DPF lah, memadai DPF sahaja bagi nombor. Tak perlu sampai ke kementerian lah. Sebelum ni kita kata ke kementerian.
Tapi bila saya rujuk balik kepada Rustia, memadai TPF negeri saja boleh bagi dah nombor. TPF apa ni, usaha fasiliti dan PTF, pegawai teknikal fasiliti. Bukan sampai cuma rekod ni kena malu kepada kementerian. Ada nombor DPA, saya dapat dah nombor DPA dia. Okey, aset sewaan tumpang. Aset sewaan dan tumpang adalah bukan aset milikan, tapi dikawal dan dikemukakan oleh agensi. Pendaftaran kedua-dua agensi ini wajar didaftarkan bagi tujuan lokaliti dan rekod pembayaran kerajaan persuan. Ini kes sekiranya macam kami lah JKR ni, kita banyak bangunan yang kita sewa, macam bukan sewa lah, tumpang. Tak sewa pun, agensi kerajaan tumpang. Bila tumpang, dia ada nombor kod tumpang tu. Ada lain, dia ada konsep dia. Okey. Kod aset kawalan. Aset tak boleh milikkan kerajaan persuan yang diuruskan oleh pihak lain seperti badan berkanun, kerajaan negeri dan syarikat konsesi yang mana agensi berkenaan mempunyai kaitan langsung dalam aspek kawaselia atau input kewangan atau urusan pentadbiran terhadap aset tersebut. Aset seperti ini juga perlu didaftarkan mengikut tibatan. Okay. Tak apalah, dia ni yang cerita je, kita tengok dia. Rujukan surat kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan JPAK yang bertajuk pengurusan berkenaan aset milikan dan aset kawalan dalam konteks pengurusan aset taklif. Boleh tengok. Keliling Bilangan 3 tahun 2021 arahan kepada semua agensi dalam mengurus aset taklif, di mana penerangannya struktur tabik urus dan tanggungjawab proses kerja pengurusan aset taklif, pelaporan maklumat aset lah dalam peranan jabatan ya. Nanti boleh download lah Kalau tak download pun boleh print out lah, simpan. Kalau tak ada sebelum ni ada buku kalau tak ada. Okey, kita akan rujuk kepada bab C. Untuk program kita ni bab C, penerimaan daftar data aset. Di mana pengumpulan data dan periburan aset taklif. Okey. Untuk mukadimahnya seperti itu saja. Ada soalan? Boleh tanya soalan. Di luar konteks ni pun tak apa. Ada soalan? Okey, bagi tak? Kalau nak lebih mahir lagi, orang boleh explain lebih lanjut lagi apa dia punya tipati sampai bagi ke lubang cacing lah dia ni kan. Boleh rujuk kepada Rustia jugalah. Rustia ni bukan JKR aja boleh communicate, agensi pun boleh direct. Mana-mana stopis ni bolehlah saya share. Yang dalam-dalam tu mungkin rujuk kepada Rustia. Mungkin cepat lah. Okey. Okey. Kita pergi ke sesi kedua. Startup. Sistem kod aset. Tak alik sekatan. Kita rehat dulu kot. Kita tengok macam kita bagi dulu fresh ni Kedima settle dah. Alright. Masa 5 minit ya. Nak masuk biar 2 dah. Bukan masuk lagi baru nak start biar 1 bulan dah kan. Lagi makan dah? Okey dah. Ya, Siap dah. dah okey tadi. Beres. Nak terus tak apa. Tak apa-apa. Tapi nanti yang katanya nombor siri, nombor DPA yang didaftar sebelum ni, katanya salah nombor tu kan? Tak. Yang digini daftar tu. Itu yang saya confused tu. Sebab yang sebelum ni Puan Yusnizah yang daftarkan. So kita So nanti kalau kita nak buat start balik lah. Saya elok kita dengan dia nak buat ni, dan kan nombor ni dengan yang dipilih tu kalau sefahaman saya lah, nombor tu dia by generate by komputer, betul? Ya macam ni tuan. Untuk daftar pilih aset ni, dia sebab dia diberi Pak Kamukim.
Dia merupakan negeri, daerah dan bukit. Jadi nombor tu tidak akan bertindang lah dengan negeri lain. Jadi sini boleh daftar, dia bukan jadi kembali komputer, tak ada. Yang daftar tu pemilik bangunan lah. Pemilik bangunan. Bukan di luar bangunan. Bukan. So kita akan start daripada sini lah. Nombor dia. Hati tak apa. Kejap lagi, sabar Sabar. Sabar. Relax je. Sat lagi. Dengar tu. Kejap lagi takut tak muat. Yang ada dalam ni, ada tak saya share dua dokumen, ada 5 file, 1 asset. Yang ni ada tak saya share? Tadi Ada. tadi lah tak ada. Ada kan? Ini yang Kita nak buat orang. Kita hanya pakai yang asset je. Yang lain tu